kasih. Ya, Rasa. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan menjunjung kasih titah ucapan Yang Di-Pertuan Agong. Datuk Yang Di-Pertua, penduduk yang tinggal di Seremban dan juga yang tinggal di Sendayan telah pun dihantui oleh isu alam sekitar sejak 20 tahun dahulu. Kilang ataupun tapak yang menyebabkan pencemaran ini adalah sebuah kilang ataupun pusat pengendalian sisa toksik dan namanya Pusat Kualiti Alam Sendirian Berhad yang dimiliki oleh kumpulan UEM. Datuk Yang Di-Pertua, Pusat Kualiti Alam ini telah pun diberi kebenaran untuk beroperasi dari tahun 1995. Pada awalnya, pihak kerajaan negeri telah pun membenarkan mereka untuk beroperasi sebanyak 20 tahun. Iaitu operasi kilang tersebut akan berhenti pada tahun 2015. Tetapi baru-baru ini, Menteri Besar Negeri Sembilan telah pun mengumumkan bahawa pihak kerajaan negeri telah pun berunding dengan pihak pengurusan Pusat Kualiti Alam agar kilang pengurusan sisa toksik ini akan dihentikan operasinya pada tahun depan. Tetapi ketika saya mendapat jawapan daripada Dewan Yang Mulia ini, daripada Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, jawapan daripada Menteri pula menyatakan bahawa kilang tersebut akan dibenarkan untuk terus beroperasi selama 15 tahun lagi. Maksudnya, kilang pelupusan sisa toksik itu akan dihentikan operasi sehingga tahun 2030. Jadi, Datuk Yang Di-Pertua, sebenarnya ramai yang tinggal di Sendayan dan juga tinggal di Seremban memang amat berharap kilang tersebut akan dihentikan operasinya pada tahun depan. Sebab sepanjang 20 tahun ini, memang banyak aduan pencemaran udara, memang banyak aduan daripada penduduk bahawa kesihatan mereka telah pun terjejas. Kita memang terima aduan daripada penduduk di situ bahawa mereka mengalami penyakit asma, penyakit kulit dan sebagainya. Dan sekarang timbul lagi satu soalan yang baru di mana kita sedia maklum kilang memproses nadi bumi yang berada di Kuantan sampai hari ini masih belum mengumumkan macam mana mereka mengendalikan sisa toksik ataupun beradioaktif tersebut. Memandangkan Pusat Kualiti Alam merupakan satu tapak yang induk memproses sisa toksik, penduduk-penduduk di Seremban dan juga di Sendayan amat khawatir sisa-sisa daripada kilang Lynas ini akan dihantar ke Negeri Sembilan. Dan saya cukup yakin seluruh rakyat di Negeri Sembilan tak ada pun seorang pun daripada kami yang mengharapkan Negeri Sembilan ini dijadikan tempat untuk membuang sisa-sisa. Jadi saya mohon pihak kementerian ataupun pihak kerajaan supaya dapat memberi penjelasan ataupun memberi jaminan kepada seluruh rakyat Negeri Sembilan bahawa kilang ataupun Pusat Kualiti Alam ini akan dihentikan operasinya pada tahun 2015 di mana kontrak ataupun lesen mereka akan ditamatkan pada 28 hari bulan Februari. Satu yang Di-Pertua. Perkara yang kedua yang saya ingin sentuh iaitu pengiktirafan peperiksaan gabungan sekolah menengah Cina iaitu CGU UEC. Satu yang Di-Pertua. Pada bulan 2013, saya masih ingat masa itu Perdana Menteri kita telah pun berjumpa dengan pimpinan daripada Dong Chong dan membincangkan mengenai isu pengiktirafan CGU UEC. Pada masa itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun memberi jaminan bahawa beliau akan bermesyuarat dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan mencari jalan penyelesaian yang boleh diterima oleh semua supaya pihak kerajaan dapat menerima ataupun iktiraf CGU UEC untuk membolehkan anak-anak kita yang berlepasan UEC mempunyai peluang untuk belajar di dalam institusi pengajian tinggi awam ataupun IPTA. Tetapi sampai hari ini kita masih menanti-nantikan perkembangan yang terkini daripada
pihak Kementerian Pendidikan. Jadi untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, video UEC ini diterima oleh kebanyakan negara. Saya ambil satu contoh, Oxford University di UK, NUS University di Singapura dan juga Peking University. Universiti ini merupakan universiti yang terkemuka di dunia. Kalau universiti terkemuka di dunia boleh menerima kelayakan UEC, tetapi apakah rasional universiti di negara kita tidak boleh menerima kelayakan UEC? Dan saya mohon pihak Kementerian Pendidikan ataupun pihak Kerajaan Barisan Nasional supaya dapat melihat, memandang serius terhadap perkara ini. Dan yang paling penting sekali, kalau pihak Kerajaan Barisan Nasional ataupun pihak Kerajaan Pusat dapat mengiktiraf video UEC, sebenarnya ia akan menjadi satu value added, nilai tambah kepada pihak kerajaan, di mana kita tak perlulah ataupun kita boleh mengurangkan kos kita. Katakan kita nak wujudkan talent corp untuk menarik balik pakar-pakar ataupun anak-anak kita yang telah pun bekerja di luar negeri. Dengan adanya wujudnya kita menerima UEC, kita akan sebanyak sedikit akan mengurangkan mereka yang akan terus melanjutkan pelajaran mereka di luar negeri, dan selepas itu mereka kemungkinan besar akan terus bekerja di luar negeri. Dan itu saya rasa merupakan satu langkah yang perlu kita buat untuk kita sama-sama memastikan anak-anak kita dapat terus melanjutkan pelajaran mereka di luar negeri. Satu yang dibetul. Pada persidangan tahun lepas, saya pun telah menerima jawapan daripada daripada Kementerian Pendidikan bahawa sebanyak 46 juta ia telah pun diperuntukkan untuk IPTA mempromosikan kursus-kursus mereka di luar negeri. Ya, sebagai contoh di Timur Tengah, di China, di Afrika, India dan juga Asia Tenggara. Ya, 46 juta dibelanjakan sebanyak dari tahun 2008 sehingga 2012, iaitu sebanyak 5 tahun. Kalau saya dibahagikan 5 tahun, tiap-tiap bulan sebenarnya pihak Kementerian Pendidikan telah pun membelanjakan lebih kurang 770 ribu ringgit untuk mempromosikan kursus-kursus yang ditawarkan oleh IPTA. Jadi dalam konteks ini kita lihat, kalau kerajaan kita mampu memperuntukkan 770 ribu setiap bulan untuk mengambil pelajar daripada negara asing, mengapa kita tak boleh menambahkan kapasiti universiti-universiti kita supaya kita boleh mengambil lebih ramai anak-anak kita daripada yang belajar di Malaysia. Salah satu contoh iaitu Malaysia bagi mereka yang mempunyai kelayakan UEC. Sebab bagi saya memang tidak adil. Kalau orang asing boleh masuk ke universiti tempatan, tetapi orang yang tinggal di Malaysia, orang yang belajar di sini tidak diberi peluang, itu memang merupakan satu tindakan yang kurang adil kepada seluruh warga Malaysia. Bagaimanapun, saya mengalu-alukan usaha kerajaan ataupun kementerian untuk merekrut pelajar daripada luar negeri. Tetapi kita juga harus menjaga anak-anak kita yang belajar di dalam negara kita. Itu yang dibetul. Perkara yang ketiga yang saya ingin sentuh, iaitu baru-baru ini kami telah menerima maklumat. Dan selepas itu saya telah pun tanya soalan di dalam Dewan Yang Mulia ini, dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri telah pun memberi jawapan kepada saya bahawa SPR telah pun menghentikan melantik penolong pendaftar pengundi daripada parti politik. Jadi dalam isu ini saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini bahawa sebenarnya pelantikan penolong pendaftar pengundi baru daripada parti politik ini haruslah terus diteruskan supaya kita memastikan kita dapat membantu pihak kerajaan ataupun membantu negara kita untuk mendapat sebanyak mungkin pemuda-pemuda yang masih belum mendaftar sebagai pengundi.
Sebab buat masa kini, pengundi-pengundi baru ataupun pengundi-pengundi yang layak ini cuma dibenarkan untuk mendaftar sebagai pengundi di pejabat pos ataupun di pejabat SPR. Jadi untuk maklumat Tuan Yang di-Pertua, buat masa ini sebenarnya tak ramailah daripada pemuda-pemuda yang sering mengunjung post office. Ya, sebab sekarang dah kita mempunyai online banking, kebanyakan transaksi bayar bil elektrik, bayar bil telefon kita menggunakan komputer. Jadi dalam konteks ini saya memang mengharap pihak kerajaan boleh terus membenarkan parti politik untuk terus membantu pihak kerajaan dalam mendaftar pengundi baru, agar pengundi-pengundi baru kita dapat didaftar, ataupun pihak kerajaan boleh mencadang ataupun menimbangkan agar semua pengundi-pengundi yang layak akan didaftarkan secara automatik. Satu yang di-Pertua. Selain daripada isu SPR, sebenarnya isu kewarganegaraan juga merupakan satu isu yang amat penting, khususnya kepada banyak kawan-kawan keturunan India dan juga keturunan Cina. Sebab baru-baru ini kita telah pun melancarkan satu program ataupun dialog bersama mereka yang masih belum mendapat kewarganegaraan. Ya, walaupun kebanyakan daripada mereka ini telah pun lama hidup di Malaysia, ada yang mereka ni lahir di Malaysia sebelum merdeka, tetapi sampai hari ini mereka masih tidak mendapat status kewarganegaraan. Jadi saya mohon pihak kerajaan, khususnya pihak Kementerian Dalam Negeri, dapat memandang serius dalam perkara ini agar pegawai-pegawai kita dapat turun padang dan mengadakan sesi dialog ataupun mengadakan satu pasukan ataupun jawatan kuasa yang khas untuk mengendalikan permohonan-permohonan kewarganegaraan ini. Satu yang di-Pertua. Isu harga barang naik memang merupakan satu isu yang sangat hangat baru-baru ini. Ya, kita memang lihat pihak kerajaan pada beberapa hari yang lepas telah pun mengumumkan memang banyak langkah-langkah yang telah pun diambil oleh pihak kerajaan untuk mengawal harga pasaran. Tetapi dalam konteks ini, di samping kita mengawal harga pasaran, mengambil tindakan terhadap pihak penjaja ataupun pihak peniaga yang sengaja menaikkan harga barang, saya rasa dalam konteks ini memang ramai rakyat rasa tidak begitu berpuas hati. Di mana kalau pihak kerajaan boleh mengambil tindakan terhadap mereka yang sengaja menaikkan harga barang, bagaimana rakyat boleh buat terhadap pihak kerajaan yang sengaja membenarkan pemansuhan subsidi gula, pengurangan subsidi terhadap harga petrol. Saya rasa dalam isu ini pihak kerajaan haruslah mencari satu jalan ataupun langkah untuk memastikan isu ataupun masalah kos taraf hidup ini dapat diselesaikan. Sebab pada PIU yang lepas, pihak kerajaan Barisan Nasional telah pun menjanjikan janji yang pertama, iaitu menangani kos taraf hidup rakyat. Tetapi selepas PIU 13, tak sampai 3 bulan, harga minyak telah pun dinaikkan. Lepas tu harga gula, harga elektrik. Jadi dalam konteks ini, ia secara langsung telah pun menyebabkan kenaikan harga barang. Ya, Kota Melaka. Terima kasih Dato' Yang Pertua dan terima kasih Yang Mak Rasa. Tentang kawalan harga renaik oleh peniaga, saya ingin minta pandangan Yang Mak Rasa. Saya ingat bukan senang untuk Kementerian buat kawalan ni, memandangkan di MP Lounge di Parlimen ni, teh tarik dari RM2 naik RM3. Pun menteri yang jaga Parlimen susah nak kawal, sebab saya minta pandangan dari Yang Mak Rasa ni. Itu mungkin menteri yang jaga Parlimen, dia kena belanja minum lah kalau harga teh tarik telah pun naik harga sebanyak RM1. Ya, tapi itu memang benar. Kalau dulu kita minum teh, makan nasi ke apa, lebih kurang dalam RM10, sekarang dah RM13. Kita
sebagai ahli parlimen juga menghadapi masalah kenaikan harga barang. Jadi saya mohon Tuan Yang Di-Pertua dan juga menteri menteri yang berkenaan dapat dapat memandang seriuslah terhadap perkara ini. Ya, Gulung. Tuan Yang Di-Pertua, Ya. isu yang terakhir, ya, isu dalam kawasan Sendiri, iaitu projek menaik taraf jalan di Jalan Tok Ungku fasa yang ketiga sebenarnya telah pun ditangguhkan dengan melebihi setahun. Jadi di sini saya ingin memohon pihak Jabatan Kementerian Kerja Raya untuk memberi penjelasan agar bilakah projek ini dapat diselesaikan demi kebaikan seluruh penduduk di Seremban. Dan yang akhir sekali, sama-sama kita mendoakan segala yang terbaik kepada semua penumpang-penumpang dan juga anak-anak kapal yang berada di syarikat penerbangan MH370 agar mereka dapat kembali ke tanah air kita dengan selamat. Sekian ucapan saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya.